Okey. So tadi kan radium bila dia mereput mestilah berlaku kehilangan jisim, betul tak? Tapi dia tak dia dalam ni, dalam radioaktif ni, dalam apa? Dalam reputan ni dia tak guna kilogram tau. Kehilangan jisim dia tak pakai kilogram, dia pakai unit jisim atom. Dia pakai unit jisim atom. So nanti kan daripada unit jisim atom ni kamu kena tukarkan kepada unit kg kan, sebab E sama dengan mc square, M ni jisim ni kena guna kg. Tapi dalam proses reputan ni dia tak pakai kg, dia pakai unit jisim atom. Okey, so tadi cikgu dah katakan unit jisim atom tu apa? Unit jisim atom tu kan atom. Lepas tu yang bahagian yang kecil-kecil tu tau, bahagian yang kecil-kecil tu, yang bahagian kecil-kecil. Ni unit jisim atom, ni unit jisim atom, macam tu. Ni unit jisim atom. Yang kecil-kecil ni lah, yang kecil-kecil ni. Okey. Sebab tu namanya unit jisim atom. Unit. Ada banyak unit. Unit. Okey, so dekat radium, unit dia ada 226.02536 kan. Okey, ni sebelum sebelum. Dia ada 226.02536 unit jisim atom. Unit. Lepas tu bila dah mereput selepas dia punya ni berapa? Jadi nukleus lain kan? Sekejap. Okey, jadilah kat situ berapa? 222 radon 222.01752 unit jisim atom. Lepas tu terhasil juga apa? Helium kan? Helium tu maksudnya sinar apa helium? Kalau reputan keluarkan ada helium ni sinar apa? Respon alpha ke beta ke gamma? Dah lupa dah. Kalau reputan dia ada keluarkan helium ni kan. Ini maksudnya apa? Ada keluar sinar apa tu? Alpha ke beta ke gamma? Alpha. Ya, sinar alpha kan. So sinar alpha kan ni dia punya zarah dia kan. Ni apa ni, ada zarah helium kan. Okey, so zarah helium tu dia punya unit jisim atom dia 4.00260 unit jisim atom. Okey, so kamu tambahkan ini yang selepas ni berapa jumlah dia? 222.01752 tambah 4.00260. So semuanya total berapa kat sini? 226.02012 unit jisim atom. Okey, ni yang selepas tindak balas. Sebelum tindak balas 226.02536. Okey. Kan? So berlaku tak? Ini sebelum. Okey, ini sebelum tindak balas. So sebelum dan selepas berlaku tak kehilangan jisim? Cuba korang tengok. Berlaku. Berlaku kan kehilangan jisim dia. Sebelum banyak lagi kan 226.02536. Kalau selepas dia jadi apa? 226.02012. Jadi sikit. So berlaku kehilangan jisim. So kira berapa kehilangan jisim dia? Kehilangan jisim dia 5.24 darab 10 kuasa -3. Ya, kehilangan jisim dia. Kamu tolak kan? So bila kamu tolak, kamu akan dapat berapa kak? Ulang balik. 5.24 darab 10 kuasa -3. 5.24 darab 10 -3 unit jisim atom. Ataupun kalau nak tukar dalam bentuk ni 0. Berapa tu kalau bukan bentuk piawai 0.00524 unit jisim atom. Okey, so inilah dia punya kehilangan jisim dia ataupun nak bagi bentuk macam ni pun boleh juga. Bentuk piawai boleh, bukan piawai pun boleh, tak kisah. Okey, kemudian kita pun bolehlah masuk dalam formula nak kira tenaga nuklear kan. E sama dengan mc square. Dah tahu kan M kehilangan jisim dia berapa kan. Tapi kehilangan jisim ni dia nak unit kg. Okey, macam mana nak tukar ke unit kg?
Okey, tak payah pening. Dalam soalan dia akan bagi. Mana dia bagi? Ni 1 unit jisim atom bersamaan dengan berapa kg? 1.66 darab 10 negatif 27 kg. Kat situ dah bagi tahu dah. So kita bolehlah tukar kepada kg. Cuba tukar. Okey, 1 unit jisim atom bersamaan dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kg. So kalau 0.00524 unit jisim atom, berapa kg? Kamu akan buat apa ni? Kira kan dapat berapa kg? Respon. Berapa kg? 8.6984 darab 10 kuasa negatif 30. Ya betul, 8.6984 darab 10 negatif 30 kg. So dah dapat unit kg. So benda ni tak perlu risau yang ni dia tak perlu hafal sebabnya dia akan bagi dalam soalan iaitu 1 unit bersamaan dengan 1 unit jisim atom tu bersamaan dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kg. So nanti kamu boleh kira lah untuk ini. Okey, so nanti masuk dalam formula E sama dengan MC square. So M tadi berapa? 8.6984 darab 10 negatif 30 kg. Okey, lepas tu laju cahaya. Laju cahaya berapa? 3 darab 10 kuasa 8 kan? Meter saat ke 1 kan? Kuasa 2. Okey. Okey, darabkan dapat berapa ni? Kalau kamu malas nak tengok unit ni tak payah buat unit tak apa. Yang penting jawapan akhir mesti ada unit. Okey, kira kan dapat berapa? Dah kira dah. Tujuh. 7.82856 darab 10 kuasa negatif 13. 7.82856. Okey, paling minimum 2 tempat perpuluhan, paling maksimum 4 tempat perpuluhan. Ni dah 5 tempat perpuluhan dah. Okey, bagilah. Okeylah kalau nak bagi 2 tempat perpuluhan. So lah 7.8 berapa ni? Kalau 2 tempat perpuluhan. 7.83. Okey, 7.83. So 7.83 darab 10. 10 negatif berapa Kak? Negatif 13. Negatif 13. Unit dia apa? Apa-apa energi, tak kisahlah nuclear energy ke, heat energy ke. Unit dia mesti apa? Respon. Joule. Joule. So inilah dia. Sikit je kan? Tenaga nuklear dia 7.83 darab 10 negatif lah tu. Negatif 13 joule lah. Negatif. So tak terasa pun tenaga nuklear tu kalau guna repotan ni Okay. Okay. So tadi dah tahu kan kehilangan jisim cikgu dah ajar dah. Okay, bagi unit kg. Lepas tu tenaga yang terhasil dalam joule dah. Okay, soalan C tu abaikan Abaikan soalan C. Okay, next. Ni pula. Okey, proses pembelahan nukleus. Ni pembelah. Kita nak belahkan, kita nak bedilkan uranium ni guna neutron. So pembelahan nukleus. Terhasillah tenaga nuklear. Ni tenaga nuklear dah ni. Okey, macam mana kita nak kira tenaga nuklear? Sama je formula dia. E sama dengan MC square. So yang ni sebelum, ni selepas. Cuba kira. Uranium tahu kan unit jisim atom ni berapa? Ni dia dah bagi dah. Lepas tu apa? Dia bagi tak neutron? Untuk neutron dia bagi juga. Ni unit jisim atom dia. Okay, ni barium dia bagi tak barium? Barium pun mesti dah bagi, mesti dah dia kena bagi kan. Lepas tu krypton pun dia dah bagi. Lepas tu neutron. Nah, neutron kan dia bagi tapi kena darab dengan 3 lah sebab dia 3 neutron. Boleh? Okay, kira sekarang dapat berapa?
So kita ada sebelum, selepas. Okay, yang sebelum uranium 235.04, okay, unit jisim atom tambah dengan neutron. Neutron ada satu je neutron, iaitu 1.01 unit jisim atom. Okey, lepas tu selepas dia ada barium. Barium berapa? 140.91 unit jisim atom tambah dengan krypton dia 91.91 unit jisim atom. Lepas tu tambah dengan neutron. Okey. Ya. Neutron ada 3 So make sure darat dengan 3. So neutron 1.01 unit jisim atom, nanti darat dengan 3 sebab ada 3 neutron. Okey. Dah. Korang kena kira benda ni. Okey, yang sebelum tu 235.04 tambah 1.01. Berapa? Kira kan dapat berapa? Berapa kak? 236.05 dapat tak? Dapat. Okay, lepas yang selepas tu pula. Tambahkan semua yang selepas tu. 235.85 unit jisim atom. Okey. Jadi berlaku tak kehilangan jisim? Berlaku. Kan? So berapa kehilangan jisim dia? Ataupun kita panggil apa? Cacat jisim kan? Mass defect. Tolaklah. Sebelum dan selepas tu tolak. Okey, 236.05 tolak 235.85. Berapa? 0.2. 0.2. Yes, betul. 0.2. So kehilangan jisim dia 0.2 unit jisim atom kan? Okey, dah dapat dah kehilangan jisim. So nak kira bolehlah masuk formula E sama dengan MC square tapi M tu kena kg. Okey, so unit jisim atom ni kena tukar kepada kg. Okey, 1 kg bersamaan dengan 1 kg pula, bukan 1 kg, 1 unit jisim atom, 1 unit UJA UJA. Okey, 1 unit jisim atom bersamaan dengan 1.66 Dalam tu dia bagi dah 1.66 darab 10 negatif 27 kg. So kalau 0.2 unit jisim atom berapa? 0.2 unit. Kira kan dapat berapa? 3.32 darab 10 kosong negatif 28. Okey. Okey, kejap Mana ni? 3.32 darab 10 negatif 28 kg. Inilah dia. Dalam unit kg. So bolehlah masuk formula E sama dengan MC square. So M dia 3.32 darab 10 negatif 28 kg. Lepas tu darab dengan laju cahaya dia 3 darab 10 kuasa 8. Make sure kuasa 2. Okey, berapa? Respon. Dah, kira dah. Dapat berapa? Okey lah, bagilah 2 tempat perpuluhan. Okey, 2 tempat perpuluhan. So 2 point. 2.99 darab 10 negatif 11. Unit dia apa? Joule. Joule. So inilah tenaga nuklear yang terhasil. Pun sikit juga. Memanglah sikit sebab dia guna uranium pun dia guna satu je. Kalau nak bagi tenaga nuklear tu banyak macam letupan, macam bom nuklear, kenalah letak banyak-banyak uranium berlaku tindak balas berantai. Kalau satu uranium je memanglah tenaga nuklear dia sikit. Okey, iaitu sebanyak berapa? 2.99 darab 10 negatif 11 joule. Okey, so tadi dah kira kan kehilangan jisim dah tahu. Yang ni tenaga yang dibebaskan dalam joule ni joule. So potong yang ni mega electrowatt tu tak belajar. So dah tahulah jawapan dia dalam joule tadi kan. Okey. Senang ke? Yang lain faham ke?
Ke dah Faham. ni? Faham. Faham. Okey, ni dah nak habis dah ni. Dah nak habis dah. Okey, dah settle tenaga nuklear. Okey, next. Nak belajar pula ni. Last. Reaktor nuklear. Okey. Apa benda reaktor nuklear ni? Okey, ni nak apa ni? Stesen nuklear kan. Untuk jana elektrik. Okey, kalau kat Malaysia kita tak pakai nuklear tak pakai nuklear untuk jana elektrik. Kita pakai apa? Respon. Pakai empangan. Kita pakai empangan. Kita panggil dia tenaga apa ni? Sebab tu kita panggil dia tenaga hidroelektrik. Hidro, air. So nanti air dekat empangan tu dia akan pusingkan turbin ni tau. Nampak tak turbin? Turbin tu kan dia ada banyak bilah. Dia macam kipas lah, macam kipas. So kita kena pusingkan turbin ni. Pusingkan turbin ni. So kita guna air dalam Malaysia lah, dalam Malaysia kan. Dalam Malaysia kita guna empangan air. Cikgu ada ke? Tak apalah. Nak tunjuk ke video Kejap. Nak tunjuk ke tak nak tunjuk? Okay, kita tunjuk je lah Sampai 1:30 kan? Sanggup ke tunggu ni? Sanggup. Boleh cikgu. Okay, kita tengok hidroelektrik yang dekat Malaysia. Cikgu tak ada Malaysia punya. Ni cikgu ada negara luar je. Ni kan benda ni kalau sebenarnya cikgu nak pakai mouse. Dia dah rotate macam susah je boleh tak? Sekejap. Boleh. Okey. Hai. Mana video? Hydro. Ni kot. Ini benda. Silap bukan ini. Okey, ini hidroelektrik. Kan dia pakai empangan air. Tadi kita perlukan, okey kejap pakcik ni tengah bercakap pula. Okey, sekejap cikgu lajukan. Inilah empangan air Kat Malaysia pakai empangan air lah. So kan, alamak video ni pecah-pecah kan. Okey, empangan air. Kejap. Korang nampak tak macam gelongso? Nampak tak? Nampak. Nampak. Sebenarnya kita nak ada gelongso kat situ daripada empangan air kita buat gelongso supaya air tu boleh turun slide. Nanti air tu dia turun slide gelongso dekat gelongso tu. Bila air tu turun dekat gelongso tu, nampak tak dia pusingkan apa? Apa yang pusing? Tu namanya apa tu? Yang di tengah pusing tu. Turbin. Turbin. Kita nak pusingkan turbin sebenarnya. So air tu dia akan bergerak menggelongso, nak bagi lajukan air tu dan air tu boleh pusing turbin. So daripada turbin tu lah kita boleh generate elektrik. Benda tu dalam topik elektromagnet, tapi itulah kita skipkan elektromagnet tu, nanti kita belajar lah elektromagnet. So daripada turbin ni, bila turbin ni pusing, dia boleh generate elektrik. Nampak elektrik tu mengalir kat wayar. Dia mengalir kat wayar kan. Korang nampak ke ni? Nampak? Nampak. So elektrik tu mengalir kat wayar, and then pergi kat kabel kan. Lepas tu bolehlah pergi ke rumah kamu. So yang penting ni turbin ni kena pusing. So Malaysia dia guna hidroelektrik, dia guna air lah untuk pusingkan turbin. Kan takkan nak guna sumber manusia pula kan. Takkan korang nak perlukan apa? Takkan nak pakai manusia pula pusing turbin 24 jam kan. So kita gunakan air untuk pusingkan turbin tu. So nama ni tenaga hidroelektrik lah. Okey, selain daripada guna air, ada juga cara lain. Okey, cara lain.
Macam dekat ni kan. Dia guna ni. Kita boleh guna nuklear juga untuk pusingkan turbin. Macam pelik kan macam mana boleh guna nuklear. Okey, sebenarnya selain daripada guna air, okey, kita perlukan ni, kalau tak nak guna air, kita boleh guna steam. Nampak tak steam? Steam kat sini. Bila kita hasilkan banyak steam, nanti steam tu dia boleh pusingkan turbin. Sekarang ni macam mana nak hasilkan steam? Steam ni hasil daripada mana? Respon. Steam terhasil daripada Air. Buat air. Steam tu wap air lah. Steam wap air. So wap air ni terhasil daripada air. So air ni kena panas, betul tak? Kamu kena panaskan air. Kamu kena panaskan air untuk hasilkan steam. So bila steam yang banyak, dia boleh pusingkan turbin ni. So macam mana nak panaskan air ni? Takkan nak guna gas dapur kan? Nak panaskan air. So kita guna apa? Paling efisien kita gunalah gunalah radioaktif kan. Kita letak banyak-banyak radioaktif kat sini. Okay, radioaktif kita letaklah uranium banyak-banyak. So tadi kan kita dah belajarkan tenaga nuklear. Tenaga nuklear panas tak? Respon. Tenaga nuklear panas kan? Panas. Sebab kita tahu tenaga nuklear ni panas, kita bolehlah guna uranium untuk panaskan air. Okey, so macam mana nak bagi uranium untuk panaskan air? Mesti ada tindak balas berlaku dalam ni. Tindak balas apa? Tindak balas apa yang sesuai? Tindak balas pembelahan ke tindak balas pelakuran? Kamu nak guna apa? Tindak balas pembelahan, nak belahkan uranium ke ataupun kamu nak buat tindak balas pelakuran? Kamu nak, kalau pelakuran tak bolehlah guna uranium. Guna apa? Pelakuran guna hidrogen kan? Hidrogen. Kita nak guna uranium dalam ni. So tindak balas apa? Pembelahan. Kita akan guna tindak balas pembelahan. Okey, untuk belahkan uranium. Okey, so nanti kita perlukan neutron lah satu neutron je pun untuk belahkan uranium. Nanti terhasillah banyak-banyak neutron. Nanti dia bolehlah belahkan, boleh bedil semua-semua uranium yang ada. Nanti terhasillah tenaga nuklear yang panas. Dia tenaga nuklear ni dia panas, dia bolehlah panaskan air. Dah panaskan air, bolehlah terhasil steam. Bila terhasil steam, bolehlah pusingkan turbin. Dah turbin dah pusing, bolehlah jana apa? Jana elektrik. Faham? Ni cikgu tunjuk video. Mana video dia? Sekejap ni. Tu dia video dia. Korang nampak tu videonya? Okay, sekejap. Okay, so dalam ni lah kita letak. Okay, kejap. Kenapa? Slow pula benda ni. Sekejap. Okay, kita letak banyak uranium kat sini ni yang cikgu buat bulat ni. Kita letak uranium kat sini. Okay, so nanti berlaku tindak balas pembelahan nuklear sekarang. Uranium ni akan terbelah, terhasillah tenaga nuklear. Tenaga nuklear tu panas kan, so berlakulah apa? Ni heat exchanger ni, okay. Heat exchanger ni so dia akan panaskan air yang kat sini. So air kat sini dia akan panas, terhasillah steam. Nanti ada steam terhasil, dia boleh apa? Pusingkan apa ni? Pusingkan turbin. Lepas tu nanti turbin pusing, nanti dia bolehlah hasilkan elektrik. So generator ni hasilkan elektrik dan bolehlah pergi ke rumah-rumah kamu. Itulah cara dia guna tenaga nuklear untuk panaskan air, untuk hasilkan steam. Okey. Jadi kat sini kita tak naklah uranium tu terbelah sampai berlaku letupan. Sebab pernah berlaku stesen nuklear dia meletup. Siapa tahu dia meletup kat mana? Chernobyl. Kat mana tu? Russia kat Russia kan? Dekat Rusia. Kat Rusia kan? Dia meletup. Dia pakai dia pakai tenaga nuklear lah untuk pusingkan dia punya turbin ni untuk hasilkan elektrik.
tapi dia punya tenaga nuklear dia yang terhasil tak terkawal. Maksudnya kan uranium ni dalam ni berlaku letupan yang tak terkawal. So kan satu stesen meletup, bila meletup efek lah satu bandar. Sampai sekarang kot tak ada siapa duduk kat situ kan, betul tak? Tak rasa macam nak baca, tak ada siapa duduk kat situ sebab berlaku kesan kebocoran sinar radioaktif kan. Uranium kan, berlaku kebocoran uranium. Sinar gamma banyak kan, so bahaya. Sebab itulah kita perlu ada apa? Kita perlu ada control rod ni, nampak? Control rod. Rod ni dia control, rod pengawal. Okay. Dan juga kita ada graphic moderator. Moderator tu maksudnya moderate lah, dia moderate kan. Dia moderate, dia mengawal lah tindak balas tu supaya moderate je. Tak ada dah berlaku letupan besar-besaran macam tu. Okay, so ada dua benda ni. Graphic moderator dah control rod. So dekat handout kamu, control rod ni diperbuat daripada apa? Adakah dalam handout? Boron. Boron kan. Control rod tu diperbuat daripada boron. Buruk pula tulisan. Okey, memanglah sekejap Macam mana? Okey, diperbuat daripada boron. Okey, so apa fungsi dia? Korang salin. Dia mengawal, fungsi dia itulah mengawal, dia kontrol, mengawal kadar tindak balas. Okey, macam mana cara dia nak kawal tindak balas tu? Dia akan menyerap neutron yang berlebihan Dia akan menyerap neutron berlebihan. Sebab tadi kan cikgu kata daripada satu neutron boleh terhasil banyak neutron kan untuk bedil banyak uranium. So tapi dia tak naklah neutron tu banyak sangat, nanti berlaku letupan yang tak terkawal. So dia akan serap neutron yang berlebihan. Boleh? Faham ke tulisan cikgu ni? Faham. Okey. Tak faham tak cikgu ni, tak faham ni. Menyerap neutron berlebihan. Neutron. Ibu pula ni. Dah. Macam mana nak tulis balik Tekan apa macam mana ni? Tak boleh pula. Okay, menyerap neutron berlebihan. Okay, next. Neutron. Okay. Lepas tu yang moderator tu pula. Dekat handout kamu ditulis apa? Grafik moderator kan? Ataupun dia tulis apa Dia tulis teras grafik Moderator grafik. Moderator grafik. Okay. So moderator grafik pun perkataan dia pun moderate. Maksudnya dia mengawal juga kadar tindak balas. Tapi dia bukan serap neutron berlebihan. Cara dia adalah memperlahankan. Dia moderate, dia perlahankan. So fungsi dia sama juga, mengawal kadar tindak balas. Cuma bezanya dia buat apa? Dia memperlahankan. Dia memperlahankan neutron yang terhasil. Okey, memperlahankan neutron yang terhasil. Tu cara grafik moderator buat. So dalam fizik dia tanya juga tau. Grafik moderator ni dengan rod pengawal boron. Dua-dua mengawal tindak balas. Bezanya apa? Boron dia serap neutron berlebihan, tapi grafik moderator dia perlahankan neutron yang terhasil. So boleh beza tak? Boleh? Boleh. Okay, tengok dinding ni. Tebal ke nipis? Dinding tempat tempat berlakunya uranium ni kan. Letupan uranium dalam ni. Okay, tengok dinding dia. Tebal ke nipis? Tebal. Dinding ni mestilah tebal So kamu tulis kat situ dinding. Kat mana tulis Mana-manalah. Okay. Siapa pula yang conteng cikgu punya ni? Tadi korang saling kan? Okay. So dinding dia kena tebal. Okay. Dinding dia tebal. Lepas tu dia buat daripada apa ni? Dia buat daripada konkrit. Kenapa nak diperbuat daripada konkrit? Reason dia apa? Supaya apa? Kenapa tak diperbuat daripada batu bata je? Kenapa nak diperbuat daripada konkrit? Sebab dia tahan sinar gamma. Dia tak nak sinar gamma.
mak tu keluar kan, dia tak nak sinar gamma keluar. So sebab tu kena diperbuat daripada konkrit. Kalau tak nak buat konkrit pun kita boleh buat diperbuat daripada apa? Plumbum. Tapi takkan nak guna plumbum tak kan? Paling logik kita gunalah konkrit. Okey. Untuk dan dinding tu make sure tebal supaya tidak berlaku kebocoran sinar radioaktif. So sinar radioaktif tak adalah dia terkeluar. Okey. So itulah dia stesen jana kuasa elektrik yang menggunakan tenaga nuklear. Okey, so kat sini cikgu tunjuk dah sikit video. Okey, mana aja mana? Oh, ini. Okey, jap. Lagi berapa minit? 7 minit Okey, macam ni kan uncontrolled reaction. Ni kita letak banyak-banyak uranium. Alamak, cikgu kena pakai mouse sekejap Okey, ni uranium banyak-banyak ni tindak balas berantai berlaku. Kan, so berlakulah letupan tak terkawal. So kita kena insert lah control rod ni. Okay, masukkan control rod. Nanti berlakulah reaction yang dah control, yang control reaction. So letupan dia tak adalah berlaku berleluasa sangat Di sikit-sikit je letupan dia. Sebab kita hanya perlukan dia punya haba je untuk panaskan air, untuk hasilkan steam. So kita, inilah cara dia kawal. Okay, faham? Faham. Okey, jap lagi satu video. Jap yang last. Ni last ni, hari ni last. Minggu depan masuk tajuk lain Okey, kejap Nuclear. Ni nuclear generator. Baik, kejap Okey, ni contoh juga video nuclear generator ni. So nanti kamu akan nampak ada banyak dia letak uranium. Okey, kejap supaya berlaku apa? Tindak balas berantai kan. Kita nak banyak letupan kita nak banyak tenaga nuklear tapi masih terkawal lah. Okey, so kena letaklah banyak uranium. Letak dalam tu see. Ada banyak kan uranium. Ni neutron, dia bedil uranium. Nanti terhasillah neutron yang lain-lain yang akan bedil uranium yang lain-lain. So berlakulah letupan kan, tenaga nuklear terhasil, panas. Okey. Kan? So bila panas, nanti bolehlah tenaga haba tu digunakan untuk panaskan apa? Respon. Kita nak tenaga haba untuk panaskan apa? Steam. Air. Kita nak tenaga Air. haba untuk panaskan air supaya air tu boleh tukar jadi apa? Steam. Steam. Okay, nak dapat steam kena panaskan air dulu. Steam is generated. Lepas tu steam is generated. Lepas tu dia buat apa? Dia boleh steam used to drive turbine. Dia drive turbine, dia pusingkan turbine. Lepas tu air yang panas nanti. Okay, lepas tu dia dah pusing turbine. Lepas tu nanti terhasillah elektrik. Okay, nanti bolehlah generator tu dia dia bilang cikgu punya video. Mana dia? Ya Allah. Okay. Okay, tadi turbin tu pusing. Dia pusing turbin ni pusing. Lepas tu nanti turbin drive generator and produce electricity. So nampak ni electricity, and then the electricity flows to the national grid and then go to the town. Macam itulah dapat elektrik. So kita akan belajar banyak pasal turbin ni dalam tajuk elektromagnet. Okey. Faham?
Faham. 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 Okey. Okey, sekejap. Dah nak habis dah kan? Dah habis lah pun. Okey, sekejap. Okey, lagi satu ni. Bahan-bahan radioaktif yang dah tak nak guna tu kita kena tanam bawah tanah sedalam mana? 600 meter. Sedalam 600 meter. Lepas tu nak simpan bahan radioaktif kena letak dalam bekas ni lah. Agak-agak bekas ni diperbuat daripada apa? Respon. Plumber. Ya. Plumber. Diperbuat daripada plumber pun boleh. Nak diperbuat daripada konkrit pun boleh. Tapi make sure tebal supaya sinar radioaktif tak bocor. Okey, itu saja tajuk radioaktif nuklear. Dah habis dah. Okey, bye-bye. Ustazah. Jadi Tata. Cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Okey.